ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Asy-syarikah. Ni syarikat. Bahasa kita panggil syarikat. Asy-syarikatu lughatan, syarikat pada bahasa itu ialah al-ikhtilat, percampuran. Tengok sama ada syuyu'an ataupun mujawarah sebelah-sebelah. Bi'aqdin aw bi ghairihi fi misliyin aw ghairihi, pada barang yang misli, ada baginya misil ataupun tidak. Mahar misil tu penting. Okey, sebab tu contoh yang setengah tu dia bijak sikit. Contoh perempuan tu ni mahar misil, iaitu ni kena jadi bijak ni. Contoh tiba-tiba antum nak menikahi seorang wanita, antum search dulu pertama sekali apa? Keluarga dia tu. Ni apa? Mahar misil. Mana kebanyakan tanya dia kakak dia, okey, makcik-makcik dia, berapa mahar dia. Okey, mahar dia. Tengok kebanyakan tanya sekadar 10,000, 7,000, 12 macam tu. Kita katalah ambil 10,000 mahar dia tu. Lepas tu tiba-tiba pasangan yang antum nak ni dia letak mas kahwin sebanyak berapa? Sebanyak 30,000. Mana nak cukup? Duit marah 30,000, habis nak makan apa contoh? Itu cara yang antum nak kena buat macam mana? Yang kahwin lain. Perempuan tu perempuan yang dah terbaik dah tu. Okey. Susah, yang terbaik tu nak cari, dah jumpa jangan lepas. Bila macam tu, cara macam mana? 30,000 tak banyak. Tapi nak. Cara dia. Tapi kalau macam agama Islam salahkan antum, jangan libatkan ana pula. Tapi ni pada syarat macam ni. Ketika dalam akad nikah tu, sebut je, aku terima nikah fulanah binti fulan, sebut macam tu je. Aku terima nikah fulanah binti fulan, tanpa sebut mahar, tanpa sebut mahar musamma dalam tu. Patutnya dia kena sebut aku terima nikah fulanah binti fulan dengan mas kahwin RM30,000 tunai. Tapi dia tak sebut mahar. Bila tak sebut mahar, sabit bagi dia tu mahar misil. So mahar misil dia 10,000. So kena bayar 10,000 sahaja. Faham? Tapi jangan pandai-pandai. Tiba-tiba tengok, oh ini mahal 20,000 macam tu. Buatlah ustaz ajar dia tu. Sekali ada satu. Sekali tengok mahar misil makcik-makcik dia 50,000. Kolos. Okey. Sebab tu ni nama dia ada mahar musamma, mahar yang disebutkan dalam akad, dan ada mahar misil yang seumpama. Okey, seumpama. Jadi biasanya wanita-wanita ni biasanya dia akan tengok juga adat dia tu, berapa apa makcik-makcik dia dan sebagainya lah. Okey. Wa syar'an, dan pada syarak syarikah itu aqdun, ialah satu akad yaqtadi thubut al-haqqi, yang menuntuti, okey, yang memberi beri isyarat, membawa yatlub thubut al-haqqi, sabit akan hak, fi syai'in, pada sesuatu, lithnaini, bagi dua orang, fa aktsara, maka lebih lagi. Boleh baca dalam kita al-qaulul azhar fi i'rabi kalimati fa aktsar, ala jihati syuyu', di atas rupa syuyu', mana berkongsi sama-sama. Syarikah ni mana dua-dua kena berkongsi modal, tu baru syarikah. Ustaz, bukan ada ke syarikat yang ada yang tak bagi modal? Pada syarak bukan syarikah, itu mudharabah, itu qirat. Okay, nanti depan tu syarikah ni iaitu mana dua-dua kena bagi modal. Okay, dua-dua kena bagi modal. Okay, kemudian arkanus syarikah, segala rukun syarikah itu, arkanus syarikati khamsatun, ialah 5. Setengah tu ada tambah amal, tu tak munasabah. Aqidan, dua orang yang berakad. Wa malan, dan dua harta, iaitu dua modal. Mana modal seorang, modal dua orang lain. Kena masing-masing kena beri modal. Wasirah, dan sirah. Okey. Sirah menunjuk di atas syarikat tu.
syaratu aqidai syarikah, syarat bagi dua orang yang berakad bagi syarikat itu, iaitu ahliyatut tawkil wat tawakkul in tasarrafa. Keahlian, kelayakan at-tawkil, mewakilkan. Dia itu boleh mewakilkan. Dia ada hak untuk mewakilkan, ada keahlian untuk mewakilkan, wat tawakkul, dan terima wakil. Okey. Dan terima wakil. In tasarrafa, jikalau tasarruf kedua-duanya, maknanya dua orang berkongsi, kita kata. Okey. Maka syarat dia tu dua-dua orang tu kena mereka tu ahliyatut tawkil dan ahliyatut tawakkul, terima wakil. Macam orang yang buta, dia tak boleh tawakul, terima wakil. Dia boleh mewakilkan. Orang yang buta, dia boleh mewakilkan. Adapun dia terima wakilan daripada orang lain, mana kita wakilkan kepada si buta ni, tak boleh. Itu jikalau kedua-duanya tasarruf, mana kedua-duanya menjalankan, sama-sama bekerja lah, sama-sama bekerja. Okey, dah kumpul modal tu sama-sama bekerja. Wa illa, maka jika tidak, ay wa illam tasarrafa, okey, wa illam yatasarrafa, jikalau tidak bertasarruf, mana jikalau tidak kedua-duanya itu bekerja. Okey, fatawakkul fil mutasarrif, maka keahlian, syarat tu keahlian untuk tawakul, terima wakil itu tu ialah pada mutasarrif sahaja. Asal balik-balik. Ada kita jatuh? Ada wa illa. Lebih tepat wa illa. Bagi tahulah, anda tahu je mana tak ada tegur. Ustaz, dalam kitab kita orang bukan wa illa. Wa inna ke wa anna je tu. Wa idza. Wa idza, wa idzan. Nampak tak? Tidak. Okey. Wa illa, jikalau tidak. Mana jikalau tidak kedua-duanya bekerja. Okey, maksud apa? Seorang yang mutasarrif yang melakukan perniagaan, seorang lagi tidak. Maka keahlian tawakul, terima wakil itu tu pada yang mutasarrif. Mana syarat yang at-tawakkul ini lebih berat lah, sebab dia yang kena bekerja. Mana orang boleh wakilkan kepada dia. So dia keahlian tu lebih berat lah. Okay? Lebih menyeluruh dibanding dengan orang yang tawkil. Macam orang tawkil macam orang tak larat, tak sihat misalnya, wakilkan orang lain. Okay? Adapun orang yang terima wakil ini dia kena, syarat dia kena lebih berat lah. Okay? Wat tawkilu faqat fi ghairihi, dan keahlian tawkil sahaja fi ghairihi, fi ghairil mutasarrif. Maknanya apa? Contoh bersyarikat semua tu dua orang atau lebih, ada satu yang turunkan modal tu orang yang buta. Okey, maka yang buta ini ni dia tidak bekerja. Okey, contoh. Maka bila yang tak mutasarrif ni, dia tidak menjalankan perniagaan, dia hanya just bagi modal. Maka dia tu syarat dia tu kena hak tawkil sahaja. Macam orang buta, dia boleh mentawkilkan lah, boleh mewakilkan pekerjaan tu kepada orang lain. Ataupun orang yang menjalankan urus niaga tu, dia tak boleh orang buta. Nak buta macam mana? Ni barang rare, okay, dia pegang macam mana? Kena tipu je lagi. Betul tak? Sebab tu cumanya berasa pelik juga bila tengok orang buta ni, dia punya deria yang lain kuat. Biasanya pelajar-pelajar di Q ni, sebahagian pelajar di Q yang buta-buta ni, antum akan terkejut tahu, diorang ada Facebook. Yang buta ni macam mana tu? Dalam Quran Braille tu kan. Lepas tu diorang biasanya jadi ni tukang urut. Jadi tukang urut. Tukang urut tu bukan murah-murah tau, tukang urut. Tukang urut peribadi. Maksudnya orang-orang macam orang sebab orang buta ni kita tak nampak keaiban semua tu. Contoh orang tu banyak kudis-kudis ke apa dia urut kat betis, mana nampak tak bagi tahu lah. Cuba kalau orang yang sihat ni, teruk tu dia urut tu kaki dia banyak kudis lah macam tu. Ni kalau orang yang buta kan lebih aman. So orang kebanyakan bekerja macam tu. Okey. Cuma yang pelik dia orang tu kadang-kadang bila mesej ke apa semua, deria orang yang lain tu lebih kuat. Okey. Diorang kalau kalau kat DQ ni biasalah setiap tahun ada orang-orang yang macam ni. So kadang diorang dengan deria bunyi tu memang kuat betul. Mana telinga diorang tu macam ni. Mana kalau sekali pukul tu kan, diorang boleh tahu kat depan tu macam ada tiang ke apa semua tu macam tu. Diorang pukul macam tu. Dia bukan kita ingat macam diorang macam tu, bukan. Dia tap jalan sedi tap jadi macam tu je. Okey. Cuba kita buat macam tu, tutup mata kita. Habis. Nampak tak? Okey. Cuma yang pelik kat Mesir ni, yang buta-buta macam tu jalan kat jalan raya semua tu.
Hebat betul. Okey, tak tahu lah hidup ke tak sekarang ni. Okey. Okey, syurutu malai syarikah. Syarat-syarat dua harta bagi syarikat tu. Cuma bila syarikat ni kena cari rakan kongsi yang amanah. Lagi pecah amanah, lagi tipu duit apa semua hilang entah mana-mana. Nampak tak? Ni penyakit bila orang syarikat macam ni. Bagi tahu ni penyakit dia. Contoh, ni biasa penyakit mana-mana pun. Kita berkongsi, okey, kita ada modal dalam 100,000 ni, cuba cari produk apa-apa yang agak murah, lepas tu kita jual. Keuntungan ikut modal kita. Biasanya terjadi apa? Bila dia jumpa barang yang murah, yang mendatangkan keuntungan yang banyak, dia tak akan beli menggunakan duit syarikat. Dia akan beli guna duit sendiri. Supaya apa? Untung dia seorang. Mana perniagaan dia sendirilah. Susah kalau orang macam ni ada fikiran macam ni memang susah nak maju syarikat. Asal ada peluang besar, dia tasarruf untuk diri dia sendiri. Ni bukan sikit sebab tu kena cari orang yang betul-betul kena cari. Biasanya orang ni tak banyak modal. Macam pelajar-pelajar baru lepasan tu kan tak ada duit sangat. Maka nak modal tak ada. So yang tu lah biasanya orang akan pilih. Itu dia boleh buat produk keuntungan yang besar untuk syarikat. Kalau anda ada modal, habislah. Okey. Syurutu malai syarikah. Syurutu malai syarikah arba'atun. 4. Yang pertama ittifaquhuma jinsan wa sifatan. Bersamaan kedua-duanya pada jenis dan sifat. Okey. Duit ke apa? Jenis dia tu. Jenis kalau duit lah. Duit ringgit. Kalau sifat dia tu, okey, duit 100 ataupun modal dia tu. Kalau apa contoh ayam, berapa ekor ayam? Qadar tidak disyaratkan. Mungkin ada yang mungkin seorang ni modal dia lebih besar berbanding yang lain, tu biasa. Qadar tidak disyaratkan. Okey. Cuma macam ni. Cumanya bila orang yang kaya tak kaya ni biasanya dia dapat peluang tahu, dia bukan kebijaksanaan. Biasanya orang kaya-kaya ni bukan sebab bijak. Dia sebab peluang ada tu, Allah dah bagi, memang dah rezeki dia dah. Kadang macam yang nak jumpa tu, yang nak kenal, orang yang dapat tender dia beli ayam, buat reban ayam tu kos dia 400,000 satu kandang ayam tu. Dan ayam 30 hari dah boleh sembelih, ayam daging tu. Kemudian dia dapat tender daripada KFC Malaysia. KFC tahulah KFC berapa ekor sehari tu. Antum kalau dengar je sehari permintaan untuk KFC, daging KFC, terkejut antum dengar tau. Tak cukup lagi bilangan besar macam ni. Orang Malaysia ni betul makan betul lah. Memang sehari. Maknanya dia kena supply ayam dalam jumlah yang begitu banyak. Okey. Ada kadang-kadang sampai 100,000 ekor ayam sehari. Jadi 30 hari besar macam tu. Tapi apa? Memang jutawan. Tapi jenis ni lah. Senyap dan dia tak menyumbang sangat. Cubalah dia contoh dia bagi pada pelajar-pelajar yang cemerlang ni beasiswa besar-besar tu untuk mengajar sebagainya, untuk teruskan master PhD, kan bagus. Nampak tak? Ni kekayaan sendiri je lah. Itu. Sebab tu tak nak susah macam tu. Jadi orang kaya untuk manfaat untuk diri sendiri saja. Kalau boleh jadi orang kaya tu manfaatkan kepada orang lain. Okey. Waqtilatuhuma, dan bercampur kedua-duanya. Okey. Maksudnya apa? Sebelum daripada akad tu kena himpunkan semua. Harta tu mana modal tu kena himpunkan dulu, baru akad. Baru berlakunya akad syarikah tu. Wal idhnu fit tasarruf fihima liman yatasarraf, dan beri keizinan bagi tasarruf, bagi urus niaga fihima, pada kedua-duanya, pada dua harta zakat itu, pada dua harta syarikat itu. Kalau dua orang berkongsi, kalau banyaklah. Liman yatasarraf, bagi mereka yang menguruskan transaksi sebagainya, buat urus niaga tu. Kalau 6 orang keluar modal, 3 orang saja yang ni, jadi semua tu ketika akad tu beri keizinan kepada 3 orang untuk uruskan duitnya. Wa kaunur ribhi wal khusrani ala qadrihima, dan keadaan keuntungan dan kerugian itu di atas qadar kedua-duanya, ikut modal. Kalau syarikat, dia kena ikut modal dia tu, keuntungan dia. Okey? Sebab tu tak sama. Mana apa? Tak kira lah yang orang ni bekerja lebih ke tak kerja lebih, tak, dia ikut modal dia tu. Dia ikut modal. Okey?
Jikalau contoh kedua-duanya bersyarikat ni mensyaratkan bahawa sesungguhnya keuntungan dibahagi sama banyak sedangkan modal berbeza. Ni satu banyak, satu sikit. Ataupun keuntungan berbeza sedangkan modal sama, tak sah. Ni syarikat. Okey, yang biasanya berlaku perubahan tu tingkat mudharabah. Okey, jangan bercampur. Okey, kalau syarikat kadar keuntungan dan ni pada kadar modal. Sebab tu orang yang kaya biasanya apa? Pemilik saham tertinggi sekali tu. Syarikat biasanya dia memiliki saham apa? 30%. Dia lah ni dalam keuntungan setiap tahun tu berapa juta tu dia dapat paling banyak lah. Sebab tu orang yang ada modal besar ni keuntungan dia makin besar. Orang yang apa modal kecil, untung kecil lah. Macam tu je konsep perniagaan tu. Sebab tu kena sabar. Mana dia berniaga kecil-kecil, besar sikit, besarkan modal. Siapa yang biasa berniaga tahulah besarkan modal tu. Okey. Cumanya apa? Masalah tu bila besarkan modal, ni satu. Setengah orang tu dibesarkan modal sekaligus berhutang. Bila berhutang sekali down. Macam pandemik misalnya, habis. Yang tu habis. Barang nak jual balik orang tak nak beli dah. Yang tu. Itu bukan sikit Dan ada sahabat-sahabat yang macam tu. Memang nak naik lah tu. Okay, tengok macam tu. Pandemik. Dan barang dia tu jenis yang dibeli orang ramai kan ada tau. Macam pakaian dan sebagainya. Okay. Waktu mula-mula. Akhirnya apa? Hutang kena bayar cepat. Memanglah kita kata boleh online. Tapi permulaan pandemik dulu tu memang susah. Jadi macam tu masalah dia. Okay, naik balik sikit-sikit. Itulah cara berniaga tu. Sebab tu nak cakap. Pelajar kita ni paling tenang sebenarnya. Belajar sebab tu zaman paling bernilai, paling indah zaman belajar ni. Sebab apa? Tak kena gaduh, tak kena sibuk-sibuk bekerja. Belajar aje, tiap-tiap bulan masuk duit. Tak kena bekerja. Tu malas lagi belajar. Nampak tak? Tak ada masalah apa-apa. Kita sini memang tak ada masalah. Mana duit dah ada tak kena cari. Lepas ni barulah sibuklah nak kahwin dengan anak lagi, apa urusan-urusan lain semua tu. Waktu tu nak belajar sungguh-sungguh memang taklah. Okey. Sebab tu sementara sekarang ni. Sebab tu dapatkan result cemerlang-cemerlang, senang. Mohon apa? Beasiswa. Bagi mereka yang dapat beasiswa tinggi-tinggi tu, alhamdulillah ke rezeki dah dapat tu. Tak pernah sangka kan, SPM ambil stamp, lepas tu datang ke Mesir belajar agama, orang kata susah. Tahu-tahu dapat rezeki. Dapat jenis beasiswa jenis 20,000 lebih. Jadi beasiswa free-free macam tu, beasiswa bukan zakat. Dapatlah 25,000 contoh. Lepas tu guna 10,000. Tak tahu 15,000 simpan. Simpan 4 tahun. Dapat 60,000. Habis belajar tu 60,000 dalam bank. Orang kat sana adik-beradik semua tu susah payah kerja siang malam. Tak ada banyak macam tu. Balik-balik 60,000. Nampak tak? Hasil mana? Belajar sungguh-sungguh tu rezeki. Okay? Kemudian wa kaunur ribhi wal khusrani ala qadrihima. Syartu sighati syarikah. Syartu sighati syarikah an tash'ura bil idzni, bahawa memberi sedar, mana memberi isyarat kepada izin fi tasarruf, kepada tasarruf urus niaga, transaksi sebagainya, liman yatasarraf. Suratul syarikah ayati Zaidun bima'ati dinarin, bahawa mendatangkan oleh Zaid dengan 100 dinar, wa amrun bimisliha. Ingat dinar dan kita dulu tu Nabi masa dinar semua tu, itu tu iaitu dinar sekarang ni, bukan mata wang, iaitu nilai dia. Kalau 1 dinar zaman Rasulullah itu, mana 1 dinar sekarang ni yang sekadar dalam 800 ringgit macam tu 1 dinar tu. Okey, bukan kata mata wang. Tu macam apa, sebahagian daripada ulama Arab Saudi tu, dia pendapat dia syadz lah, dia kata yang masuk dinar dirham zaman Rasulullah itu iaitu mata wang je. Mana taklah setinggi nilai sekarang ni. Okey, tu menyalahi jumhur. Okey, sebab tu harga sama je. Sebab tu harga dinar, harga dirham bukan naik, mata wang yang jatuh. Sebab harga dinar, nilai dinar zaman Rasulullah sampai sekarang sama saja. 1 dinar zaman Rasulullah boleh beli seekor kambing. Zaman sekarang pun sama juga, seekor kambing. Harga dalam 800 ribu ringgit, itulah 1 dinar tu. Zaman Rasulullah 1 dirham boleh beli seekor ayam. Zaman sekarang pun 1 dirham seekor ayam. Dalam 30 ringgit macam tu, seekor ayam lah tu. Harga sama je. Nilai mata wang tu yang turun tu. Jangan kena tipu lah ni. Dah dapat beasiswa kan? Nanti ada tu dealer-dealer emas ke semua tu. Dia promote lah. Cepat ni beli emas ni tengah murah ni. Tengah murah, dia kata tengah murah. Antum mau beli.
Kalau emas ni itu mahal lah. Tak, sekarang ni lagi nanti lagi mahal. Tapi beli sekarang. Akhirnya beli betul tak nak buat apa. Betul lah kan? Jual balik. Jual sama nak beli. Dia juga beli. Beli harga murah. Okey. Kena pandai kau nak benda-benda emas tu. Okey. Kemudian summa yakhlitaha, kemudian mencampur kedua-duanya tu akan 100 dinar, 100 dinar jadi 200 dinar. Summa yaqula kena berkata oleh kedua-duanya, ishtarakna wa adhinna fi tasarruf. Kita berkongsi dan kita mengizinkan fi tasarruf, pada tasarruf. Okey. Kemudian al-wakalah. Al-wakalah ini berwakilan. Al-wakalah lughatan at-tafwid. Tafwidul makna wala tafwidul kaifiyah syabab. Okey, tafwid mana penyerahan, menyerahkan, serah. Okey, pada bahasa al-wakalah. Wastilahan, dan pada istilah, pada syarak, tafwidu syakhsin, menyerahkan oleh seseorang ma lahu. Kalau setengah nuskah tu dia buat rapat tau. Ma lahu, rapat macam tu. Nanti difahami menyerah oleh salah seorang akan hartanya. Tu fi'luhu tak boleh nak i'rab. Siapa kita ada rapat ma lahu. Ada nuskah yang lama-lama ma lahu, jarak. Okey, kalau nuskah macam Halabi tu dia rapat. Nanti setengah tu ingat ma lahu tu ingat maf'ul. Bukan. Okey, ma tu maf'ul bagi masdar. Menyerahkan oleh seseorang akan ma, akan barang yang lahu fi'luhu, yang berhak baginya, bagi seseorang itu fi'luhu, buat akannya, akan ma tu. Dia menyerahkan sesuatu yang dia berhak untuk melakukannya. Mimma tu bayan bagi ma lahu fi'luhu tu, apa dia tu? Mimma yaqbalun niyabah, daripada barang yang terima ia barang tu akan niyabah, akan ganti, mana wakil, naib. Okey, ila ghairihi, niyabah ila ghairihi, ganti kepada selainnya, bisirah dengan sirah. La liyaf'alahu ba'da mautih. Mana dia menyerahkan sesuatu yang dia berhak untuk lakukan, dia sendiri berhak boleh lakukan sendiri, dia wakilkan kepada orang lain, tapi la liyaf'alahu ba'da mautih, bukan supaya melakukan ia ghairuhu tuhu akan ma tu ba'da mautihi, selepas daripada kematian asy-syakhs. Itu contoh. Dia wakilkan dia infak kepada masjid setiap bulan 1,000 ringgit misalnya untuk elektrik misalnya, dia bagi setiap bulan. Kemudian dia pun wakilkan ke orang, tolong bayarkan ni duit saya ni, tolong bayar dekat pengurusi majlis nazir masjid apa semua tu, bayar duit ni cakap bulan ni daripada tuan sekian. Tu wakil dia. Bukan untuk dilakukan selepas dia mati. Kalau untuk lakukan selepas mati, nama dia isa'. Dia beza isa' dengan wasiyah. Isa' lain dengan wasiyah. Isa' ni iaitu pesanan baik supaya dilakukan selepas mati. Contoh, nanti kalau ayah dah mati, ayah minta anak-anak ayah semua ni tolong ziarah cikgu-cikgu dulu, ziarah syekh-syekh dulu, bagi ziarah anak yatim, macam tu. Untuk dilakukan selepas mati. Perkara yang perkara baik. Maka itu hukum dia apa? Wajib tak dilaksanakan? Isa' ni sunat, bukan wajib. Sunat bukan wajib. Okey, jika kalau tak mampu jangan keberatan ni, ya Allah. Ni dah wasiat ayah ni dulu semua mati ni, dia suruh ni bagi sini apa semua tu. Kita tak mampu kena bagi juga, jangan. Okey? So tu beza dengan isa'. Ma lahu fi'luh, barang yang boleh dia tu untuk lakukannya. Okey? Apa tu ma tu? Satu yang boleh untuk digantikan. Adapun solat tak boleh digantikan. Tolong solatkan untuk ayah, malah sakit lutut jap. Tolong solatkan untuk ayah. Mana boleh? Okey. Ibadat badaniyah itu tidak boleh ada niyabah, melainkan apa? Umrah dan haji sahaja. Okey, umrah dan haji sahaja. Sebab tu ada badal haji, badal umrah. Yang lain tidak ada di sisi jumhur. Adapun sebahagian pendapat dalam mazhab kita ni seperti dalam Imam As-Subki mengatakan boleh juga untuk gantikan solat bagi si mati bila tak mampu, sakit, tak solat. Okey, kemudian meninggal. Solat tu tidak boleh digantikan. Solat tadi tidak boleh digantikan.
Cuma Imam Subki dan sebahagian daripada mazhab lain tu dia katakan dia boleh juga untuk solat ganti. Tapi itu pendapat yang dhaif lah. Pendapat yang dhaif. Okey, arkanul wakalah. Segala rukun wakalah. Arkanul wakalah arba'atun. Muwakkil, orang yang mewakilkan. Wakil. Okey. Muwakkalun fi, dan perkara yang diwakilkan padanya, sesuatu atau benda yang diwakilkan padanya, perbuatan yang diwakilkan padanya, wasighah dan sighah. Syaratul muwakkil, syarat muwakkil pula, syaratul muwakkil sihhatu mubasyaratihi al-muwakkal fihi. Okey. Antum muwakkal ke muwakkil? Muwakkal kan itu lebih tepat. Okey, iaitu syarat muwakkil itu sah, dia boleh untuk melakukan ia muwakkil tu akan al-muwakkal fi. Sesuatu yang diwakilkan itu, perkara yang diwakilkan, dia boleh lakukan sendiri. Okey. Seperti contoh dia nak beli, dia boleh beli sendiri tu. Lepas tu dia wakilkanlah, beli ni, tolong belikan untuk saya. Syurutul wakil, dan syarat-syarat wakil, iaitu orang yang melaksanakan tugas tu lah, wakil tu. Syurutul wakil isnani, wakil visa misalnya. Okey, dia orang yang melakukan, kita bayar. Okey, nak cepat bayar lebih 200 geni. Sebab, okey, siapa dah settle dah dia punya visa dia? Tak boleh lagi, tak ada yang siap lagi. Okey, bagus. Okey, syurutul wakil isnan. Sihhatu mubasyaratihi tasarrufa al-ma'zuna fihi li nafsihi. Sah untuk melakukan ia al-wakil at-tasarruf al-ma'zun, akan tasarruf, urus niaga ataupun transaksi yang diizinkan padanya li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Kalau dia untuk buat sendiri tu boleh. Maka kalau budak-budak tak boleh lah. Okey, orang gila. Okey, tak boleh. Macam orang perempuan pun tak boleh juga diwakilkan. Waktu contoh mana nak wakil, contoh wakil nak menikah tu untuk jauh, misalnya pasangan perempuan kat Malaysia, pasangan lelaki dekat Mesir, itu minta wakil kepada lelaki, tapi risau tersalah lafaz habis. Okey, lagi-lagi wakil lah ayah. Jadi mak terus muabat, cerailah lepas tu. Nampak tak? Habis. Nampak tak? Sebab tu jangan main. Ayah pun jangan cari sangat dengan ayah tu. Okey. Kan saya buat tersilap pula ada tengok. Tengok pasangan kita pun elok. Kan ayah nak makan pula. Nampak? Okey. Hati-hati. Sebaiknya kalau masalah nikah ni, sebaiknya tak payah wakil lah. Sebab kalau tersalah, mana tak lafazkan wakil, saya terima nikah sebagai wakil daripada saya terima nikahnya. Jadilah milik dia, melepas kita, menangislah kat sini ni. Okey, sebab tu sabar, biarlah lewat sebulan, tunggu saya balik, macam tu. Okey, wa ta'inuhu, dan cumanya budak-budak ni ada sebahagian dia istisna lah. Budak-budak tak boleh nak jadi wakil. Budak-budak tak boleh nak jadi wakil. Okey, kecuali beberapa keadaan, iaitu mana menyampaikan hadiah. Kecuali menyampaikan hadiah yang dilakukan oleh budak-budak ni, sini sini, tolong bagi hadiah ni kat kakak tu. Contoh zaman-zaman sekolah dulu, okey, sebagian orang lepas tu apa, dia pun bagi, ataupun sebab tu apa, tengok ni, nak tengok orang ni, tengok asal dia ni ganas dengan orang lain, tiba-tiba dengan budak ni baik je. Tahu dah tu, nak dengan kakak dia tu. Okey, kemudian dia bagi hadiah, tolong bagi kat kakak kamu ni. Jadi hadiah itu tu, jadi budak-budak jadi wakil, itu boleh. Dan begitu juga jadi wakil untuk buka pintu, buka rumah, yang tu boleh. Kan tak boleh asalnya, kalau macam apa, seseorang nak masuk tanpa izin suami, tak boleh masuk rumah. Kemudian ayah ataupun wakil, nampak tak? Okey, wakil kepada anak dia. Contoh bini dia mungkin demam ke semua, tak larang ni. Jadi nanti tolong bukakan pintu, kalau daripada siapa-siapa buka, tengok semua ni, tengok kawan-kawan mak dia kata semua buka. Jadi boleh mewakilkan kepada budak untuk menyampaikan hadiah dan buka pintu rumah tu, harus. Itu diistisna daripada syarat yang ni. Okey. Wa ta'inuhu, dan ta'yin akannya, ta'yin akan wakil. Kalau kata saya wakilkan kepada salah seorang daripada kalian, tak boleh. Ta'yin kepada anda. Okey. Syurutul muwakkal fi. Okey, syarat
perkara yang diwakilkan padanya, syurutul muwakkali fi salah satu ayyam likahul muwakkil, bahawa memiliki akan dia tu oleh muwakkil. Mana barang itu tu dia milik dia tu. Contoh macam hadiah ni, kita wakil, cuba bagikan kat situ tu. Kita milik kita tu. Okey? Milik kita. Mana kita boleh tasarruf. Okey. Dekat sinilah. Dekat sini nanti kita belajar dalam bab hibah juga ada sementara sebab Dhabit Syekh Nuruddin ni ada juga masalah iaitu mendermakan organ. Mendermakan organ ini ni kalau mati dia haram. Kebanyakan ulama kata haram. Cuma sebab dia berkaitan dengan negara, kena keperluan penyakit sakit apa semua tu. Akhirnya dia ambil lah organ dalaman sebagainya tu. Ulama kata haram. Antaranya Syekh Nuruddin ada buat satu kitab, dan sebelum tu Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari ada buat kitab tentang pemindahan organ tu haram. Sebab apa? Sebab kita macam nak hibah orang lain. Sedangkan itu bukan milik kita. Itu bukan milik kita. Okey. Syarat nak hibah ke nak wakil kepada orang itu kena milik kita. Sekarang ni anggota kita bukan milik kita, milik Allah. Okey. Jadi tidak boleh ditasarrufkan, dia hadiahkan kepada orang dan sebagainya. Lagi-lagi bila tengok postmortem tu, bila mayat tu, ya terkejut tengok. Dibelah betul-betul macam siang ikannya. Bukanlah kat YouTube tu tengok cara belah orang. Dia macam kak ambil jantung macam tu. Betul jahit balik. Betul. Betul kadang-kadang ada yang orang tu berisi, bila sampai mayat kat rumah kurus. Dia dah ambil dah. Cik pada macam tu. Okey. Sebab tu ni sebab nanti dipersoalkan ada dalam hadis yang sahih tu. Anda ingat riwayat siapa? Seorang sahabat Nabi tu ketika berperang tu dia sakit tau dekat tangan dia tu, keluar darah dan sebagainya. Kemudian dia tu diampunkan dosa dia, matilah. Lepas tu dia potong tangan dia, lepas tu darah keluar, mati. Diampunkan dosanya kecuali yang tu je, sebab itu bukan dia punya. Okey. Itu milik Allah. Dia potong, lepas tu mati sebab tu. Dosa tu tidak dimaafkan. Jangan terkejut juga. Ni arwah Hayana cerita juga dulu. Kawan dia tu ada jenis ganas betul tau. Bisul tau bisul. Bisul kat sini. Dia berubat tau dengan apa? Guna hammer je. Bisul kan setengah orang picit tu. Ini dia ambil hammer terus. Kam. Macam tu je. Dagat sini, hammer tu. Okey, tapi tak matilah. Alhamdulillah. Okey. Banyak kalau kisah-kisah yang agak macam daripada orang tua-tua ni, dia macam ada juga yang jenis gura-gura yang melampau ni. Ada jenis tak belajar agama misalnya, jenis dia melampau, jenis budak-budak kan. Buka kain pak dia kentut kat muka kawan dia. Contoh. Okey. Yang gelak-gelak ni pernah buat tu kat kawan dia tu kat asrama tu. Buka. Kemudian ada satu ketika tu, ni kisah benar, bergurau malam dengan kawan dia, pak kentut. Keluarlah apa yang keluar tu. Kena kat muka kawan dia. Dan bergurau macam tu. Lepas tu apa? Esok mati. Yang mati bukan yang kena ni. Bukan mati sebab tak najis tu kat sini. Yang buat tu mati. Okey. Jadi apa? So bila orang hikayatkan tarikh wafat dia apa semua tu, kalau orang buat terjemah rawi tu kan. Orang akan apa dia punya keistimewaan dia tu. Kat kisah dia tu lah. Akhirnya terkenal dengan ni. Sama juga ni akan jadi masyhur tau benda ni. Ni reality. Siapa ni? Contoh, ni nama Sulaiman ni tak kenal pula lah yang ketuk berak tu macam tu. Orang kadang-kadang benda yang tak baik. Begitu juga dengan seorang dekat kampung Anal tu, imam lembut, hati dia lembut, baca doa menangis. Imam tua macam dia ustaz Anan juga. Okey. Waktu jenis dia baca doa lama sikit, time hari raya, doa semua tu. Orang ada jenis tak tahan nak balik lah apa semua tu. Lepas tu apa? Dia jerit, amin. Satu masjid dengar suara dia amin. Imam pun lepas tu habiskanlah doa tu. Tak lama kemudian meninggal.
Lepas tu kenal siapa yang ni kan? Alah yang sebut amin kuat-kuat tu. Jadi nak buat benda-benda yang macam ni nanti takut apa? Takut kita buat benda yang tak baik, lepas tu meninggal, lepas tu orang cerita balik ejen tu. Macam kentut tadi, kata amin kuat-kuat. Takut yang tu nanti orang kenal kita dengan macam tu. Lepas tu nak doakan tak? Contoh benda tu, dia tu siapa? Dia tu yang belajar dengan syekh ni apa ni. Kesiannya Al-Fatihah. Ada doakan. Okey. Ni tak itu betul. Mana anak dia nanti? Orang cari dia. Anak dia malulah. Ni anak pakcik yang dulu sebut amin kuat-kuat ni. Sedih tengok. Okey. Wa ayyakuna qabilan linniyabah, dan barang itu perkara itu boleh untuk digantikan. Solat tak boleh solat tak boleh. Untuk zakat, untuk kafarah dan sembelihan tu. Okey. Wa daf'i nahwi zakat ka kafarah wa dhabhin nahwu adhiyah wala fi syahadah. Yang tu illa fi nusukin wa daf'i, itu boleh. Kalau nak kafarah ke apa semua tu boleh. Wa ayyakuna ma'luman walau biwajhin, dan adalah dia perkara yang diwakilkan itu tu diketahui walau biwajhin. Seperti mana contoh? Aku wakilkan pada menjualkan harta aku ini ni. Harta mana? Banyak. Mana biwajhin? Harta yang ni lah. Tak boleh kata aku wakilkan urusan aku semua ni. Mana satu? Nampak tak? Okey, kena maklum. Nak wakil-wakil ni dia tak boleh mewakil melakukan. Bila dah serahkan, dia tak boleh buat. Dia tak berhak. Betul tak? Saya wakilkan kepada kamu jual ni. Dia pun susah payah jual. Ni macam ni biasanya. Biasanya dalam hartanah. Okay, ejen. Cuma ejen ni kena hati-hati. Ejen akan diberi biasa 3% daripada nilai hartanah tu. Ejen. Bagi sini besar lah. Cuma simsar sini bertingkat-tingkat. Itu yang mahal tu. Jadi ejen yang dia akan beri 3% daripada nilai hartanah. Maka nilai hartanah tadi tu bila dah jual dia akan bagi 3%. Masalahnya biasanya pemilik hartanah ini ni bila dah wakil kepada ejen, ejen akan bekerja keras untuk menjual, cari pembeli. Tapi ada sebahagian pemilik ni dia sendiri cari juga. Kesianlah. Ejen akan keluar modal banyak. Buat papan tanda lah, buat iklan, buat video guna drone lah, macam-macam tu, modal keluar saja. Tahu-tahu tengok nak cari kata, ni alhamdulillah ada klien nak beli ni. Oh sorry lah, tu dah jual dah. Itu memang itu zalim itu. Dah serahkan wakilkan kepada ejen contoh untuk jual dia ni. Melainkan dia ada tempoh. Biasanya ada tempoh lah. Dia contoh saya lantik kamu 6 bulan atau setahun. Biasanya 6 bulan untuk carikan penjual, pembeli untuk tanah saya atau rumah saya ni. Ketika tak boleh dia tu. Tapi ada jenis yang macam tu dia tak usah supaya akhirnya dah jumpa. Bayangkan ni. Contoh 3-4 bulan contoh cari jumpa pembeli ni. Dia pembeli dah terbayang tu harga tanah 3%. Buah kepala otak dia contoh misalnya apa? Dah hantar nak pergi umrah, nak pergi apa semua tu. Tahu-tahu tengoklah dah jual. Tak bagi apa. Susah lah. Ini pengalaman ni. Anak cerita bukan orang lain. Cerita pengalaman anak sendiri. Pengalaman tu. Budak pondok jadi ejen hartanah. Tu, nilai hartanah tu tahu berapa? 6 juta ringgit. Pernah ada dapat kaum kerabat diraja tu. Adalah dua negeri tu. Dapat tu dia lama nak cancel. Tapi itulah dari sekian pengalaman je lah. Waktu tu tengah belajar je tak fokus tau. Bayangkan 3% daripada nilai 6 juta tu berapa? Bayangkan mudah-mudah macam tu, cek klien macam tu. So cari. Kita pun tak pandai sangat. Kalau sekarang ni senang je nak cari. Dulu tak pandai sangat macam nak cari siapa properti siapa yang syarikat mana ni kan. Tak pandai sangat dulu. Tapi nak kata ada pengalaman. Okey. Jual hartanah 6 juta. Dekat KL. Dekat ada Gombak. Tanah atas bukit. Dekat highway apa? Highway Karak tu. Sebelah tu. Atas tu memang tanah memang cantik betul. Saya masuk semua tu memang cantik lah. Memang cantik. Dan yang pemilik dia ni bekas menteri. Anak deal dengan dia. Tahu tak? Dilantik jadi ejen tu. Cumanya dia tu
Menteri patut sekarang ni dia tinggal di Thailand sebagai ejen. Okey, carilah cari. Dan tak mungkin lepas kan terbayang kalau lah ada orang beli misalnya 3%. Ni bukan cerita Perambil, 20%. Tak 3% dah okey dah. Nampak tak? Macam tu. Tapi alhamdulillah lah tak dapat. Kalau tak takut jadi benda lain, takut tak belajar pula nanti. Okey dok loh. Ada peluang ni nanti sibuk pula cari duit. Okey. Sekadar apa yang ada cukup lah alhamdulillah. Okey. Syarat sighah wakalah salah satu. Lafzun minal muwakkil, lafaz daripada muwakkil awil wakil yush'iru birridha. Memberi sedar akan ridha. Wa adamur raddi minal akhar, dan ketiadaan menolak daripada yang lain. Jikalau aku mewakilkan kepada kamu untuk menjual kereta aku ini pun tak nak lah. Kemudian nak. Tak jadi kena akad baru. Wa adamut ta'liq. Okey. Dan ketiadaan ta'liq. Seperti mana contoh macam masalah ta'liq tu, apabila dua purnama, apabila datang bulan purnama, 2 bulan purnama, maka aku akan wakilkan kepada kamu. Tahu tak bulan purnama dulu tak panggil berapa hari bulan. Aku beri hutang kepada kamu untuk kamu bayar dalam 4 purnama. Apa maksud dia 4 purnama? Tengok. 4 purnama 4 bulan dibantainya. 4 purnama berapa bulan? 2 bulan. 1 bulan ada 2 bulan purnama. Okey. Macam tu. Dia biasa macam tu. Okey. Dia sebab biasa 15 macam tu. Okey. Daripada bulan tu. Faham tak? Istilah-istilah macam tu. Okey. Wa adamut ta'liq tadi tu. Kemudian suratul wakalah. Surah bagi wakalah. Suratul wakalah ayaqula Zaidul li Amr wakkaltuka fi bai'i dari. Aku mewakilkan akan dikau pada menjual akan rumahku ini. Fa yaqula Amrun, maka berkata oleh Amr, qabiltu aw yaskut, ataupun dia diam jelah, tak berpaling lah, tak menunjuk di atas dia tu kata tak nak. Okey. Al-iqrar satu lagi. Al-iqrar iaitu luqatan al-isbat, menyabitkan. Tadi tafwid ni isbat pula. Lepas ni takwil. Wa syar'an, dan pada syarak ikhbaru syakhsi bihaqqin alaih, memberitahu akan seseorang bihaqqin, dengan satu hak yang alaihi, mana yang ada di atasnya, mana alaihi lil madarrah, iqrar. Okey, seperti mana? Contoh hutang. Saya mengaku saya ada hutang dengan si Zaid. Macam tu. Okey. Arkanul iqrar, segala rukun iqrar arba'atun, 4, iaitu muqirrun, yang mengaku, wa muqarrun lah, dan sesuatu yang diikrarkan baginya. Ni muqarrun lah, ini muqarrun lah iaitu orang yang diikrarkan baginya, yang dapat manfaat lah. Kalau kita kata, ya saya mengaku saya ada hutang 1000 genih dengan si Zaid. So Zaid tu nama dia muqarrun lah, yang diikrarkan baginya, dia dapat sesuatu yang baik. Wa muqarrun bih, dan sesuatu yang diikrarkan dengannya. Kalau kita kata hutang lah. Kalau hak qisas lah. Wasighah. Okey. Syurutul muqir, syarat-syarat bagi muqir isnani, ialah 2. Pertama, itlaq tasarruf. Okey. Dia tasarruf tu itlaq. Okey. Tak boleh, maksudnya dia kena mukallaf lah. Tak boleh jikalau kanak-kanak, orang gila dan orang yang pitam. Wal ikhtiyar, dan pilihan dia tu. Dia kena pilih lah untuk iqrar. Iqrar ni penting ya. Sebab tu iqrar ni apa? Sayyidul bayyinah. Al-iqrar sayyidul bayyinah. Pengakuan itu tu ialah penghulu bagi segala bukti. Jikalau contoh nak menyabitkan 4 orang saksi tu, contoh kes berzina misalnya, cuma 4 orang saksi tu bukan nampak macam 4 orang saksi tau. 4 orang kena tengok tu, kena nampak masuk tu. Kalau sekadar dalam selimut bergerak-gerak macam tu je, tak boleh sabitkan. Sebab tu agak berat, susah nak menyabitkan kes zina ni. Jadi bila nampak contoh, nampak, memang dah nampak, kemudian tak mengaku, ataupun 3 orang saja tak cukup syarat, 3 orang saja. Tapi kalau seorang yang nampak betul dia mengaku, khalas, tak perlu dah bukti-bukti 4 orang bayyinah, 4 orang saksi ni tak perlu dah. Sebab apa? Iqrar tu sayyidul bayyinah, penghulu bagi segala bayyinah. Bila mengaku, khalas. Sama juga dalam masalah apa? Sihir. Sebab sihir, masalah sihir ni ada sampai bawa kepada kematian. Sihir orang sampai mati, pecah perut dan sebagainya, letak jarum, paku dalam perut sebagainya, ada sampai mati. Kemudian bagaimana? Bila mati ni, hukum dia kena bunuh lah, qisas balik. Tapi bagaimana nak menyabitkan kesalahan sihir tu? Sebab dia benda yang bukan ni, bukan benda yang konkret, dia abstrak. Benda yang
maknawi saja. Jadi nak menyabitkan tu pertama sekali apa? Iqrar. Kalau dia mengaku, ya saya yang bunuh dia tu, saya yang ni, saya yang tiup ni, saya yang apa semua tu, ya memang. Okey, boleh tengoklah kat YouTube tu Kang Ujang Bustami sebagainya tu, bagaimana lawan penyihir-penyihir tu. Kemudian begitu juga dengan apa? Ahlul khibrah. Memang para penyihir yang telah bertaubat tu, dia tengok barang-barang kaca-kaca kat ni punya ada lambang-lambang keris-keris semua tu, ada gambar orang yang mati tu misalnya. Tok ni memang kami memang dulu waktu buat memang macam ni, upacara dia sebiji macam ni. So boleh dihabiskan. Okey, kalau bawa kepada kematian. Dan biasanya sihir itu kalau ni memang sampai kematian lah, dan bawa kepada mati. Okey, syurutul muqarrilah salasatun. Okey, ayyakuna muayyanan naw'a ta'yin. Okey, iaitu bahawa adalah dia itu muqarrilah tu tertentu, naw'a ta'yin, sebagai naw' ta'yin. Dia maksudnya apa? Kalau kata ni alayya ma li rajul, mana sabit di atas aku ni akan berhutang dengan salah seorang daripada warga Mesir. Maka tak ta'yin. Mana orang yang mengaku baginya dapat sesuatu tu. Kalau kita mengaku kita ada hutang dengan seseorang, orang tu kena tertentu. Tak boleh kata saya mengaku saya ada hutang dengan salah seorang remaja di Mesir. Siapa remaja? Berapa juta remaja kat Mesir? Maka tak boleh. Okey, kena sebut nama sekian-sekian tu. Okey, wa ahliyatuhu istihqaqil muqarribihi. Dan keahliannya untuk istihqaqil muqarribihi. Okey. Dan keahliannya, keahlian muqarrilah listihqaqil muqarribih, keahlian orang yang dimengakukan bagi dia tu untuk mendapatkan hak, untuk mendapatkan muqarribih. Contoh apa? Saya mengaku saya ada hutang 1000 genih dengan fulan bin fulan, maka fulan bin fulan itu memang berhak untuk apa? Berhak untuk 1000 genih tadi tu. Kalau kita kata saya mengaku saya ada hutang 1000 genih dengan lembu ni, maka lembu ini ni dia tidak ada ahliyah untuk muqarribi 1000 genih tu. Okey, tak ada hak. Mereka sebahagian sekarang ni orang bagilah macam American Got Talent semua tu, bila dia buat persembahan dengan apa anjing dia tu, ada bagi dua piala. Tak bagi satu, 2 piala. Okey. Wa alla yukadzdzibal muqirra, dan bahawa tidak mendustakan oleh al-muqirra, orang yang mengaku. Okey. Al-muqir iaitu antum nusu apa? Yukadzibaka yukadzaba. Kadziba kan? Okey. Iaitu al-muqir itu tu tidak dusta. Okey. Maknanya apa syarat dia tu? Orang yang mengaku tu tak dusta lah. Kalau saja main-main je pun. Betul tak? Okey, jenis macam tu. Dia semangat. Ada ke? Betul tak? Okey, syurutul muqarribih, syarat yang diikrarkan baginya barang atau sesuatu tu iaitu isnan alla yakuna milkan lil muqirri hina yuqir, bahawa bukanlah milik bagi seseorang, pemilikan bagi orang yang mengaku ketika dia mengaku. Okey, maknanya kalau harta tu memang harta dia milik dia tu dan dia mengaku okey itu milik seseorang, tak boleh. Okey, wa ayyakuna biyadil muqirri, okey, walau ma'ala, dan bahawa adalah sesuatu barang itu tu pada tangan orang yang mengaku, walau ma'ala, sekalipun pada masa akan datang. Ma'al, okey, ma'ala. Contohnya apa? Ya, saya ada hutang seekor kambing dengan fulan bin fulan ni, seekor kambing tu. Mana sekarang? On the way. Daripada mana? Daripada Asyut tu. On the way datang ke sini tu. Okey, naik lori lah. Bukan dia datang sendiri tu. Okey. Syartu sighatil iqrar. Syartu sighatil iqrar lafzun yush'aru bil iltizamin bihaqqin. Lafaz yang menunjuk di atas iltizam bihaqqin, dengan satu hak. Okey. Seperti katanya li Zaidin alayya aw indi kadza. Okey. Suratul iqrar. Rupa iqrar macam mana suruh pengakuan ni? Ayyaqula Zaidun, berkata oleh Zaid, hadha thawbu li Amrin. Ini pakaian ini bagi Amar. Bahasa Melayu tak ada ini baju. Pelik lagi orang dengar. Antum jangan terjemah macam tu. Hadha thawb, ini baju. Cakap ke orang awam, tak faham lah dia. Diorang baju ini bagi Amar. Aw yaqula, ataupun berkata ia Zaid, alayya li Amrin 1000 dinar. Okey, wajib di atas aku, ada di atas aku itu bagi si Amar 1000 dinar, 1000 dinar. Okey, al-ariyah, pinjam barang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana amma wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nastawdi'uka ma hafizna wa ma qara'na wa ma 'allamtana min hadhihi al-muhadharah فاردده إلينا عند حاجتنا إليه إنك على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.